Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersama di dalam ruangan pengajian ilmu tafsir daripada surah Zukhruf. Setelah daripada kita dengar beberapa keratan ayat daripada ini surah, iaitu pada pagi kemarin itu kita telah ambil dah pengertian daripada ayat yang ke-46, 47 dan 45, 40 ni. InsyaAllah ta'ala kita akan mulakan perjumpaan kita sekali ini, iaitu ayat yang ke-48. 48 kerana kemarin itu kita sudah ayat ke-347. 47. Biiznillahi ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada uraiatlah kisah Nabi Musa AS tentang pendirian dia, dakwah dia, cara bawa agama dia, cara sebar dia, cara mempertahankan agama berbagai-bagai lah. Wayak mula-mula sekali iaitu wayak kepada Nabi kita lah alaihi salatu wassalam. Nabi pun baca kepada para sahabat. Sahabat baca kepada para tabi'in. Mereka itu buat kerja dan mereka itu sampai ilmu sambung pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun dapatlah ambil kunci di sini, boleh sama-sama kita tahu akan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan di sini. Jadi dengan cara kesimpulannya Allah Taala utuskan Nabi Musa AS kepada Firaun. Lalu Tuhan suruh menzahirkan pendirian. Ini adalah pentingnya pendirian
di dalam agama Islam kita. Penting pendirian di dalam agama Islam kita. Kalau kita ni nak kok mana, nak bawa benda-benda, kita kena akad pendirian kita. Kena we nyata, we cerak, we jelas. Jangan jadi tak cerak, tak jelas. Jangan we jadi kata tak tahu hak mana satu. Tu tak boleh. Hak tu apa kena, hak ni apa kena, hak ni apa molek, hak ni apa molek. Tak boleh. Kita kena gapo? Akadkan pendirian kita jadi tetap. Kata gapo? Iaitu pendirian hak Nabi Musa AS hak Tuhan raya ni. Mana kata inni rasul rabbil alamin. Sesungguhnya aku ni pak pera aku Firaun, aku adalah rasul bagi Tuhan penciptaan alam. Makna kata ia mai royak kepada Firaun tu, mai royak kepada pak pera dia tu, ayah pera dia tu, kata dia adalah rasul daripada Tuhan penciptaan alam. Apabila gitu, dia apa bukan sekadar dakwah sahaja. Jangan kita tunjuk pendirian dengan keadaan kita dalam keadaan kita tidak ada bukti keterangan hujah gapo, jangan lagu tu. Nampak tu tak? Lalu Musa ni dia bawa datang keterangan daripada mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Apabila Musa alaihi salam itu menunjukkan pendirian serta buat tubik keterangan, buat tubik bukti, buat tubik hujah, buat tubik mukjizat, tiba-tiba mereka itu ejek-ejek main terhadap apa yang Musa itu bawa datang. Ini adalah sunnatullah. Ejek terhadap penerangan, ejek tentang masalah bukti dan hujah, itu bukan sekadar orang yang ada zaman kita ataupun zaman mana-mana sahaja tu terhadap pendakwah, bukan. Bahkan semua rasul-rasul, semua nabi-nabi hak mari belum daripada Nabi kita Muhammad SAW, begitulah mereka itu menghadapi kaum-kaum dia dan orang yang mereka itu bawa risalah kepadanya. Mereka itu yadhakun. Apa makna yadhakun di situ? Mana ketawa. Ketawa dalam arti kata mengejek, mengajuk, menganying, mempersena-senakan. Sebab itulah apabila kita ngaji Quran ni, daripada kisah-kisah anbiya umpama ni, kita boleh tahu kata kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang nak bawanya risalah al-Islam kepada ummah, pastilah kita kena supaya rasul-rasul dan nabi-nabi itu kena. Dengan itu tak jadi kepelak gapolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kata rasul hak belum daripada ulul azmi juga dia Musa ni kena juga mengejek, mengajuk, menganying dan sebagainya. Tak ada jadi pelak gapo. Lalu setelah daripada ayat yang ke-47 dan 46 tu ada perhubungannya dengan ayat yang ke-48 yang kita akan mula pada pagi ini. Mari kita tengok. Mari kita pakat tadabbur bersama-sama supaya keberkatan ayat Quran ni boleh masuk di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, yang akan dapatnya kemenangan, ketenangan dan dapatnya rahmat, nikmat, pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha bukakan ilmu mula-mula sekali itu tiap-tiap pagi kita wilah 1 jam ke, setengah jam ke, 45 minit ke untuk tadabbur ayat Quran sama dengan guru. Sekarang lah ni alhamdulillah pakai ada telefon belaka di tangan, pakai ada internet belaka di tangan, itu adalah kemudahan yang Allah Taala beri. Maka kita guna benda tu jadi bermanfaat bagi diri kita. Mudah-mudahan kita dapatnya kemenangan, kejayaan dunia maupun di akhirat nanti. Jadi ayat yang ke-48 ni Tuhan nak kata gana pula. Cuba kita pakat perhati, tadabbur, dengar tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Tak, bukan ayat tu. Ayat yang ke 48. Ayat 48 Tuhan kata gini. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha
wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un. Ni ayat yang ke-48 ni daripada surah Az-Zukhruf. Tuhan katakan makna dengan cara sepretah lalu dulu. Makna sekali lalu, sekaligus. Makna kan? Yakni dan tiada kami tunjukkan kepada mereka, makna nurihim, makna tunjuk kepada mereka daripada ayat-ayat. Apa makna satu tanda kekuasaan dah? Ayat mana? Satu tanda kekuasaan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tunjuk satu ayat, satu keterangan, satunya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nurihim min ayatin illa malakan hiya akbaru min ukhtiha. Malaikan dia lebih besar daripada saudaranya yang terdahulu. Tu makna sepatah lalu. Lagu mana di situ? Mari kita tengok ahli tafsir yang dia itu beri penerangan lebih jelas daripada makna sekali lalu. Makna sekali lalu kita dengar dah. Jadi Tuhan royak gapo di sini? Tuhan royak kata sebesar-besar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mana kata hak yang terdahulu. Jadi seolah kata ulama tafsir ayat di sini kepada kita kata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ia nak buka wi manusia yang tak beriman di kalangan pengikut Firaun dan diri Firaun sendiri tu. Hak mula-mula Tuhan bawa datang kuasa dia, seksa dia lah kalau kita kecek dengan cara mudah-mudahnya. Tuhan wari mula-mula itu mula biasa. Wari hak biasa dulu mula-mula. Kemudian diiringi kali yang kedua lebih kuat daripada yang pertama. Yang ketiga lebih kuat daripada yang kedua. Yang keempat lebih kuat daripada yang ketiga. Kerana puak-puak Bani Israel yang tak mau nak beriman dengan Nabi Musa AS daripada pengikut Firaun alaihi laknatullah, dan diri Firaun itu sendiri Tuhan utuskan kepada mereka itu tis'a ayatin. Ada 9 kekuasaan seksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ada 9 semua. Tuhan sebut satu persatu di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-133 hingga 135. Satu persatu. Seolah kata gapo Tuhan ayat sini. Tuhan ayat kata, hei manusia yang tak mau nak beriman dengan Musa sebagai rasul aku nak ancamkan, seolah aku nak seksakanmu. Kerana Tuhan nak seksa ni sebab mereka itu engkar lepas daripada keterangan. Ni orang takut sekali ni. Terkadang kita duduk di dalam kesalahan berpanjang. Duduk di dalam kufur berpanjang. Nampak tu tak? Lagu tu tak lagi Tuhan berjanjikan seksa. Sehingga mana? Sehingga datang keterangan daripada rasul-rasul dia, nabi-nabi dia. Royak kata jalan ni gini. Tuhan yang mengadakanmu, yang menjadikanmu, yang menghidupkanmu, yang merezekikanmu, nak lagu ni. Lalu dia tolak juga keterangan yang dibawakan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Di situ berlakunya seksa. Datang mari. Hak mula-mula berlaku tu wari sikit ya. Seolah kata wari dengan cara mudah dulu. Seolah kata nak coba dulu mula-mula sekali. Kemudian diiringi kali yang kedua, nak teruk lagi. Yang ketiga, teruk lagi. Gitu seksa Tuhan. Sebab itulah kita jangan kita mengamankan, seolah kata jangan sedap hati dengan seksaan Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun, Tuhan kata. Kita alangkah patutnya kita mengamankan diri kita daripada seksaan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dengan sebab kita itu kufur dan deraka. Jangan doa amin terhadap seksa Tuhan. Jangan doa amin terhadap
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, orang awak amil dengan seksa Tuhan, dengan kekuasaan Tuhan, tak lain tak bukan orang itu adalah orang yang rugi. Orang yang rugi. Itu hak Tuhan royak kepada kita dengan cara jelas. Sebagai kita sebagai manusia ni nak buat lagu mana? We duduk ni, we dapatnya keredaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang mengadakan kita, yang merezekikan kita, yang memberikan segala-gala kepada kita. Ulama sebut di sini, sebagaimana tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah di kalangan ahli tafsir ni sebut katakan, dia kata bahwasanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hak mula-mula sekali Tuhan nampak kepada Firaun dan pengikut dia. Setelah daripada Musa berinya keterangan, dia tak mahu nak beriman, Tuhan nampak. Nampak kuasa hak yang dibantukan, kuasa hak Tuhan bantukan Nabiullah Musa alaihissalam. Tuhan nampak selalu dah. Nampak dengan mata kaca selalu, mata kepala ni lah. Tu. Ayat mula-mula daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ni lagu mana? Tu. Iaitu daripada ayat hak mula-mula sekali bahwasanya Musa alaihissalam atau Firaun ni alaihi laknatullah mula-mula ni dia mengadakan kota dia tadi itu tepat taruhnya gapo nama? Taruhnya alat senjata dia, harta dia, kesenangan dia taruh. Dia buat tepat hak taruh tu. Dia kocikan tepat hak dia taruhkan harta benda dia tu, hiasan dia tu, dia kocikan dengan 7 anak koci hak besar. Ni sebagaimana katanya di dalam tafsir As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Dia koci 7 anak koci hak besar. Ibu koci satu-satu tu kena pikul oleh manusia. Bukannya halus-halus lah. Dia koci dengan kocian yang besar. Dan ditunggu pula depan tadi itu oleh singa-singa. Tunggu depan tadi. Tunggu apa? Tunggu depan daripada tempat haduk taruh. Taruh harta Firaun tadi. Tiba-tiba setelah daripada Musa alaihissalam ni beri keterangan kepada dia, nak ayat Tuhan ni kuasa ala kulli syai'in qadir, dan nak jaganya rasul dia, nak ayat rasul dia ada kemegahan, adanya kemuliaan di sisi Tuhan. Sekadar Musa ni lalu depan daripada tepat hak dia duk koci, anak koci dia duk buka apa nama, duk ikat tadi tu tak dibukakan anak koci tu malaikat dengan izin Firaun. Apabila Musa ni lalu buka anak koci tadi. Terbuka dengan kuasa Allah Taala izin nak buka. Firaun ni seolah kata siapa khabar dia bukan sekadar tu, bahkan singa ada depan tu sujud. Ini perkara-perkara yang disebutkan di dalam kisah-kisah yang apa nama ulama-ulama kita nakal mai kata ayat kekuasaan mula-mula hak Tuhan nak tunjukkan kepada Firaun, kata Musa ni adalah rasul aku. Musa ni adalah aku sendiri nak belakan dia, nak jagakan dia. Mau jadi main-main mudah dengan dia. Terbuka. Ni mula-mula sekali. Sakit kepala lah Firaun. Nampak tu tak? Sakit kepala lah Firaun. Seolah kata aku ni tak pernah jadi lagu ni. Tanya Tok Sihir dia apa boleh jadi gini jadi. Lagu mana nak buatnya? Dia kata. Ini bukan kuasa yang kita nak. Musa ni seolah kata dia kata kepada Musa, sihir yang lebih pada kita. Kau jadi sedih Firaun. Tu nak ayat kata Allah Ta'ala ni apabila dia nak buat ni, dia buat di atas perkara semua. Tak ada jadi payah di atas dia. Nampak tu tak? Tak ada jadi payah gapo-gapo. Itu mula-mula. Itu tanda kebesaran Allah Ta'ala nak nampak kepada Firaun dan pengikut dia hak lawannya Musa alaihissalam. Kata Tuhan Musa kuasa di atas puakmu semua. Mikir banyak puak dia. Kama dia lepas daripada peristiwa itu berlaku, Firaun ini ya seolah kata takabur. Orang takabur ni ya lah mana pun tak nampak lah.
Berilah keterangan mukjizat setara mana, keterangan bukti hujah setara, berilah. Dia tak akan, yang ngiling, dia tak boleh nak terima. Sebab apa? Dia berasa kata dia lebih molek, lebih baik Firaun, okey? Dia hipungkan satu hari, dia hipung ayat kata setelah daripada dia duk dengar kata Musa tadi itu ada sihir lebih daripada hak dia ni. Lagu mana? Mula-mula sekali dia tu raja. Yang kedua dia pak pula pera Musa. Hakuk mana pula Musa nak lebih daripada dia? Sedangkan Musa ni tak ada pembantu pun. Nah, tak ada kerajaan, tak ada apa nama harta, tak ada ni. Dia duk ukur dengan diri dia sendiri. Orang terlupa lagu tu. Terlupa kepada kata dia ni hamba Tuhan. Terlupa kata dia ni adalah makhluk Tuhan. Dia terlupa. Dia nak lawak. Usaha juga nak lawak Musa AS. Satu hari dia memikir lagu mana untuk nak bantahkan Musa AS dengan sihir juga. Dia hipung semua. Hipung semua. Nya kacau, nya usaha kata. Ahli batil ni bukan ya tak usaha, ya usaha. Nampak? Nak akad dengan kebatilan dia supaya nak bela kebatilan dia umpama Firaun ni. Ya usaha sungguh-sungguh untuk nak lawan Musa ni. Dia tak tahu kata Musa ni orang pia. Tak tahu bukan makna tak tahu sangat. Salah kata dia tak yakin. Tu dia tak yakin kata hak Musa ni bukan biasa dah ni. Bukan mana kata sihir-sihir tu dak lah. Sebab sihir hak duk di sekelilingi Firaun tu hak kemocok adalah pasal siapa panggil sudyat. Tak ada dah hak lain. Tapi dia tak tahu. Seolah kata nak cekak lebih daripada kuasa ni. Gitu orang kita. Nampak dah tu. Satu hari dia panggil semua pokok sihir dia. Ni ayat yang kedua. Hak tu makna kata apa nama? Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Dia tu lebih besar, lebih teguh, lebih agung daripada saudaranya. Apa makna saudara di situ? Makna kata mukjizat hak mula-mula ataupun kekuasaan hak Tuhan nak menzahir mula-mula kepada puak dia. Itu makna ukhtiha di situ. Itu dah. Itu makna ukhtiha di situ. Lalu dia rancang. Rancangkan panggil semua faktor sihir mari. Untuk apa? Untuk nak membantahkan Musa AS. Faktor sihir pun mari. Buat apa lagi? Moga kata Firaun ni panggil suh mari. Mari. Allahu Akbar. Apabila mari, dia pun sebagaimana kita masyhur dalam kisah tu lah. Pakat lota belakang tukak buat dia tu. Jadi ular. Ular pun bukan halus. Hak kita dah tengok dalam filem tu hak duk buat tu bukan hak tu hak dalam sejarah hak duk royak dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tarikh Islam sungguh tu dia besar juga bukan mana kecil-kecil lah. Jadi seolah kata Musa pun mari duk dalam majlis tu diajak mari dipanggil mari berasa gerung jugalah terhadap ular. Siapa dia taknya gerung? Manusia yang Musa ni walaupun yang rasul, yang nabi, tapi dia adalah al-insan, manusia. Berasa gerung. Lalu Tuhan kata, jangan duk takut. Suruh letakkan apa yang ada di tangan kananmu tu. Tuhan suruh letakkan apa yang ada di tangan kananmu tu. Daripada tukaknya jadi ular sebagaimana kita tahunya, nya boleh mengatasi habis licin. Itu makna kata tanda kekuasaan Allah Ta'ala kali yang kedua. Kalah dua kali. Orang tak biasa halah. Tiba-tiba mari halah. Halah dengan dia. Halah dengan anak pera pula tu. Berasa lagu mana hati. Tu jadi Firaun menyakit hati ni. Di sinilah kata ahli tafsir kata Firaun tak tidur. Nak tidur tak boleh. Setelah daripada dia kalah akan ini peristiwa hak berlaku kali yang kedua ni, dia tidur tak boleh, tidur tak jenera. Allahu Akbar. Tidur tak jenera. Duk mikir nak buat lagu mana, nak benar juga, nak mengatasi juga. Ya, Musa AS. Allah. Orang lawan benar-benar lagu tu. Kanan, kiri, depan, belakang, naik, turun. Dia tak tenang.
Sebab apa? Ya lawan benar-benar. Lawan biar ni. Bukan lawan musuh. Hakikatnya lawan Tuhan. Tu lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nak lawan Tuhan, nak lawan lagu mana? Nah, dia mikir sampai kata tak tidur, sampai ke dia ni nak makan apa tak boleh, mikir nak buat lagu mana. Untuk nak mengatasi Musa alaihissalam. Ya Allah. Takutnya orang apabila sapa sini nak buat kan? Nak lawan juga. Dalam hati tu doa lawan walaupun tuan tak gerak. Hak sini dok balik manusia. Sebab tu kita kena qadar diri dah. Qadar diri kata kita nak pergi boleh ke tak ni. Kita nak capai boleh ke tak ni benda hak kita nak cengah ni benda ni. Jangan. Apa tu tak? Sama sekali kita kena gunakan akal fikir. Di sinilah orang yang beriman tu berutung. Orang beriman apabila sutuk dia rajuk klik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu kata wa ilallahi turja'ul umur. Semua perkara itu kembali klik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Jelah tu. Dia serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah kata hati jadi turun. Darah pun jadi jalan molek dah lah. Angin-angin dalam tubuh pun, orak pun jalan molek. Dia tak menyakit. Firaun ni yang nak lawan benar-benar. Jadi lagu mana jadi? Tengok Tuhan buat lagu mana pula. Tuhan nak rayak satu per satu. Ni makna kata wa ma nurihim min ayatin, dan tidaklah kami menampakkan kepada mereka daripada kekuasaan Tuhan lah, malaikat lebih besar daripada kekuasaan seksaan hak belum daripada aku bawa datang. Hak kali mula-mula tu ngeng sikit, kali yang kedua lawan lagi, teruk lagi, kali yang ketiga teruk lagi. Lagu mana? Ulama kata di sini, iaitu mula-mula sekali lepas daripada dia kalah dalam masalah lotanya tukar jadi ular tadi itu tu, Firaun sampai kata tidur tak boleh nak makan, mikir untuk nak mengatasi Musa alaihissalam. Tuhan utuh sekali ni tufan. Allahu akbar. Tuhan wari air banjir. Ya Allah, wari banjir air turun daripada langit, waktu baik daripada bumi. Negeri hak yang di bawah, yang duduk bawah Firaun tu lah. Firaun ni kalau kita tengok dalam sejarah dia ni, jarak pemerintahan dia ni sebagaimana ahli tafsir ayat ambil di Fayyum, satu wilayah daripada negeri Mesir hingga Dumyat. Hingga mana? Hingga Dumyat. Ni tepat apabila ia belayarkan kapal dia, ia ambil di Fayyum hingga kan di Dumyat. Dumyat tu tepat satu tempat lah di wilayah juga dalam negeri Mesir. Tu ahli sejarah sebut. Jadi di antara tu Tuhan menjadikan tufan. Apa makna tufan? Banjir. Bahasa petani panggil boh. Walaupun tak sama dengan boh banjir Nabi Nuh sekalipun, tapi berat lah. Habis dengan binatang ternak ke dengan tanaman, dengan umuh rakyat dia, dengan orang, dengan apa. Jadi susah. Tu kali yang ketiga. Allahu akbar. Kali yang ketiga. Lepas daripada tu nak lawan lagi Tuhan. Tuhan buat guna. Tuhan hatta al-jarad, hatta belalai mari. Nasallallahu taala as-salam wal afiyah. Lepas daripada banjir boh tadi itu, boleh tanam mie semula pula. Tanam mie semula Tuhan hatta belalai makan bilicin. Tak ada tinggal walaupun satu biji pun daripada gandum ke, daripada beras ke, daripada berapa, makan bilicin. Kau sakit kepala. Ni salah kata yang pertama, yang kedua kena kuat semata, kena berat semata. Lepas daripada tu hatta al-qum. Qum makna kata hatta gutu. Azakumullah, di atas kepala orang tu gutu penuh, tak tahu mai dah. Semua rakyat dia sampai ke dia sendiri, akhir sekali kena cukur juga rambut. Ya Allah, sampai gutu. Salah satu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ning tentera Allah Subhanahu wa taala tu hatta benar-benar lagu ning. Tu pemanusia gelepar nak duk tak leh dah. Sebab itulah jangan duk jalan supaya Firaun ni kita ngaji. Jangan. Nah, orang nak lawan Tuhan lah ni. Jangan lawan Tuhan, tak pasal kita lawan apa Tuhan kita. Nampak tu dak? Jangan duk nak
Belaga, seolah kata nak belaga bau dengan Tuhan kita. Jangan, kalau kita kecek pasal kita lah, jangan. Nah, nak tak juruh setara mana, jangan lawan Tuhan. Jangan luak akak muka, luak akak bau, jangan buat lagu tu. Kita tahu kata kita ni hamba. Nampak tu tak? Tak juruh, tak apa lagi dah hamba Tuhan lagi, tapi nak lawan Tuhan buat gini. Lepas daripada Tuhan hatta pula ad-dafadhi'. Dafadhi' ni mana kata azakumullah. Sampai kadang dia dapur-dapur dia ni, tempat makan ni, tempat tidur, memari, baju, gapo nama penuh. Allah. Nak duduk lagu mana manusia? Lalu umuh ni penuh. Supaya dengan tempat mazra'ah, tempat pera muga tu. Ada belakang. Nak duduk lagu mana? Salah satu daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Kau teruk. Mulut fok rakyat lagu mana gano lah wazir tak ada beki, wazir tak ada tengok menteri dia buat gapo Firaun bakap. Manusia ke apabila susah kembali klik pada ketua. Kau sakit kepala Firaun. Itu dia. Lepas daripada tu hatta pula gapo nama? Lawan lagi tengok. Tuhan wari semua tak ada nak mengingati sahabat. Allah apa gitu lalu. Nah, royak 1, 2, 3 tak berdegi. Sebab apa? Akal dia tak ada. Dengan sebab apa? Akal tak ada. Sebab hati itu takabur. Hati itu takabur. Akhir sekali Allah Ta'ala menjadikan minuman dia itu, makna air tadi itu jadi warna darah. Seolah jadi darah lalu. Jadi darah selalu dah. Yang merah bilicin. Nak makan sepengah darah, nak minum sepengah darah. Air. Nak buat lagu mana? Al-ma' tu lah. Air tu ada jadi merah habis. Sekali pun gitu, mereka pun tak mau juga. Tujuan apa? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dak royak kata wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Tujuan apa? Tuhan buat lagu ni buat apa ya Allah? Hikmat ke apa? Wa akhadnahum bil azab, dan kami menseksakan akan mereka itu dengan seksa tadi itu. Buat apa ya Allah? La'allahum yarji'un. Harap-harap mereka itu boleh mengingati, boleh kembali diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala semula. Tapi tak. Nah, wari berapa tu tadi tu daripada mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala hak nak melemahkan Firaun, kata mung tak kuasa. Mung walaupun aku gapo pun tapi mung tak kuasa sini. Tak usah buatlah mana mung tak kuasa. Tapi jadi tak khabar, jadi mering mabuk kok mana wallahu alam. Asiah orang perempuan dia isteri dia orang berimeh. Tapi tu lelaki ni jadi usaha mana? Hak ning makna kata benda yang kita boleh ambil ibrah sungguh, ambil pengajaran sungguh. Kata orang lawan Tuhan jadi gini weh. Nah, orang lawan Tuhan ni setiap zaman. Kita tengoklah dalam baca surat khabar, tengok baca sejarah, baca dalam gapo pun boleh kita tengok masa kita duduk ni mudah daripada maklumat, pengetahuan boleh tahu. Orang lawan Tuhan buat gini. Ya Allah. Sebab Tuhan coba-coba ni bukan kok mana dak hei manusia, hei Firaun, hei pengikut bagi dia tak ada kok lain. La'allahum yarji'un. Nawi ingat, nawi reti, nawi tahu kata mung tu lemah. Mung tak kuasa apa. Dirimu aku jadi. Antum asyaddu khalqan amis sama'. Mung tu kau lebih teguh ataupun langit. Tuhan kata Tuhan jadikan langit tak ada tiang walaupun seputung pun. Mudah berasa kata mu lebih wahai manusia. Tuhan nak kita kembali. Tuhan coba tadi tu kita salah gapo tu orang Islam. Orang mukmin alhamdulillah apabila Tuhan coba, aku salah gapo ni dengan Tuhan. Astagfirullah, sedekah ratik, istighfar ratik, buat baik dengan orang hak apa nama manusia ratik, buat baik dengan ibu bapa, buat baik dengan tok guru, buat baik dengan tu orang Islam, tu orang mukmin. Ada apa mereka ini? Tak. Kau coba, kau teruk. Akhir sekali, binasa bilicin. Tengok. Setelah daripada tu,
Allah Subhanahu wa taala nak royak gapo lagi kepada kita. Tengok Allah Taala nak royak gapo kepada kita lagi. Ingat nah, tujuan Tuhan cuba boleh kepada kita pada pagi ni tak lain tak bukan nak wi kita itu bahasa sia panggil samnektun. Nak wi ada kesedaran. Nak wi ada sedar kata aku salah dah ni dengan Tuhan. Cuba kita wak belah dengan Tuhan lagu tu, Tuhan nak wak gana dengan kita. Cuba kita tajribah tengok. Cuba kita tolong tengok. Cuba kita cuba tengok. Lagu mana? Allah Ta'ala ni nah, dia ni Rauf. Apa makna Rauf? Sangat berkasih sayang lagi. Sangat siabelah kepada hamba dia. Sebab tu hamba dia ni, hamba Tuhan ni, kita ni hamba Tuhan ni, Tuhan tak reda dan Tuhan tak aku sama sekali kalau orang sama-sama hamba nak ayat. Tuhan tak apung dah dosa mung akan masuk neraka. Kata lagu tu Allah Subhanahu wa taala yang istiwa di atas arasy tu, dia dengar perkataan tu. Dia kata kana? Aku nak mengampunkan dosa hamba aku seorang ni dan aku nak batalkan amalan orang kata lagu tu. Tengok. Tuhan jaga sungguh kita jangan buat main. Sebab tu ada gapo? Allahus Samad. Mana? Ngadu ke dia. Rayu hal kepada dia. Wak kira dengan dia. Bila? Utama sekali dalam waktu hak malam. Utama sekali setelah daripada jatuh setelah daripada semaya asar hari Jumaat. Belum daripada nak masuk maghrib tu setengah jam ke 40 minit ke, situ tu waktu mustajabah. Kita kena tahu juga. Nak wak kira dengan Tuhan ni, nak wak lah mana? Ni kita ada wak kira sampai kat lupa Tuhan. Hak ni enggak tak jadi jalan keluar ni. Ya tak ada pia pun nak boleh kandak ki baik terhadap kita lebih pada Tuhan kita tak ada. Wak kira dengan Tuhan, kamu ada cari asbab. Wak kira dengan Tuhan, kamu ada cari asbab. Okey, tak ada masalah. Nampak tu tak? Itu cara dia. Habis itu. Setelah daripada tu, lagu mana tengok di sini. Tengok sini makna kata orang hak tak mau nak turut kepada benda-benda. Tengok. Yang duk kata Musa ni budak barulah, putih lah. Bagaimana Musa nak boleh mengatasi buat kami? Kami ni ada lagi kuasa ada lagi negeri, ada lagi tok guru, ada tok sihir, ada apa? Dakwa tu. Dakwa Firaun dan pengikut dia. Untuk tak mau saya terima kebenaran. Sedangkan dia nampak kebenaran hak Musa hari tapi dia tak saya terima. Sebab tu dia jadi PA dengan perbuatan tu mulut dia tu. Ada orang kata Musa ni gitu, Musa ni gini. Jelah tu. Nampak je tak? Lalu fuak-fuak hadut sekelilingi Firaun tadi tu nasihat lah kepada ketua dia. Nasihat pada Firaun tu. Hei Firaun, kita ni kena wak kira dah dengan dia. Dengan dia? Dengan Musa AS. Lalu apabila semata-mata dikatakan dengan itu perkara kepada Firaun, Firaun ni masai muka. Kalau bahasa petani, keruk muka dia, masai muka dia, tak gembira. Sedangkan hidup kena teruk mari dah ya apa mengaku dalam hati. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwah. Ya tahu dalam hati dia tu. Kata benar sungguh hak Musa ni daripada Tuhan. Ya tahu, bukan tak tahu. Tapi tahu pesen tu tak jadi seorang itu beriman dengan Tuhan. Dia kena mengaku juga dengan lidah, mengaku juga dengan perbuatan. Sebab tu iman di sisi ahli sunnati wal jamaah ya ada tasdiqu bil janan, al-qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih wal arkan. Lagu mana? Benar dalam hati, kata dengan lidah, wa'ma dengan anggota. Ya lagu tu. Tu cara dia di sisi kita as-sunniyin, sisi ahli sunnati wal jamaah duduk di atas manhaj salah tu kot tu. Kemudian apabila setelah daripada fuak-fuak hak duk jadi sekelilingi Firaun kata gitu kepada dia, Firaun pun senyap duk dia. Apabila Firaun senyap ni, fuak-fuak hak pesing duk sekelilingi tahu kata Firaun tak apa tu lagu tu.
Ya pesen orang kita ni terkadang ya senyap tu bukan makna kata ya tak sanggup, ya sanggup dengan senyap. Puak-puak ada sekeliling ya pesen. Jelas. Lalu puak ni buat kira. Tengok. Ni salah kata ginilah kita duk ni sikap hak molek lah. Sikap hak molek lagu mana? Bukan molek di sisi kufur sama kufur tu bukan. Makna kata kita pembantu ni haduk sekelilingi ni kena pakat-pakat bantulah Firaun. Tak apa Firaun tak sekecek mau kecek diri. Salah gitu. Ni duk dengan orang tak sewak berapa nama ni bukan dia lagu tu. Nampak dah tu? Duduk tak kena sewa dah. Tak kena bayar cukai dah. Ambil makan lagi, minum lagi, pakai lagi, semua perkara. Kemudahan tu Firaun belaka, tak sewak gapo. Bukan dia lagu tu. Kita apa sama, hidup mana nak orang kasih, nak orang itu sanjungkan kita, muliakan kita. Janganlah patai kaki tangan. Usaha pakat capur tangan. Ni tengok. Capur di atas al-ithmi wal-udwan hak lagu ni. Tapi capur juga. Kita muslimun alal birri wat taqwa. Kena capur tangan. Capur tangan tak kira. Kena capur belaka. Ada sama ada berimeh atau tak berimeh. Kena capur tangan. Kalau biasa patai kaki tangan ni. Hak berimeh pun tak aku. Hak tak berimeh pun tak aku. Dua-dua tak aku belaka. Nampak tu tak? Pas lagu mana jadi? Dia kata sini. Kita tengok. Dia kata waqalu. Dan kata mereka itu piyo qalu di sini. Fuak-fuak hak duk sekelilingi Firaun sana. Kalau gitu salah kata lisanul hal, keadaan nak meroyak, nak menyata, nak mencerita kata Firaun salah kata gitulah. Firaun tak kecek pun, tak mulut pun. Salah tak mungkin buat kira dengan dia. Kata mereka itu ya ayyuhas sahir. Allahu akbar. Ya ayyuhas sahir. Hei tok sihir. Dia panggil kepada Nabi Musa AS, hei tok sihir. Yang berkata dia panggil kepada Nabi Musa, hei tok sihir. Maka tok sihir di sini ni, di dalam lurah Bani Israel pada zaman tu alim ulama kita rayak dalam kitab-kitab tafsir ni makna al-alim. Tak dinamakan tok sihir, panggil istilahat ni makna panggil dia tok sihir ni orang alim pada itu waktu. Pada itu masa tu orang alim. Allah kata ia panggilkan Nabi Musa AS dengan sihir ni bukan makna nak celah, bukan. Bukan makna nak mencelakan. Faham tu tak? Bukan makna nak celahkan. Bahkan panggil tu betul molek dengan cakap pahami orang zaman tu. Sebab apa? Sebab tok sihir ni yang ada zaman Bani Israel, zaman Firaun zaman tu ialah yang mengajar manusia. Ialah yang tahunya benda yang nak buat gitu, nak buat gini, orang kembali kepada dia. Dialah tepat kesudahan pemikiran semua kena ada dia. Kalau bahasa siya sekarang learning lah, bahasa siya sekarang kita nak ajak bahasa siya sikit, iaitu hak ada di dalam jabatan raja tadi tu panggil hun. Nanti royak gini, wak gitu, wak gini. Dalam bahasa Melayu makna kata orang alim yang duduk sekelilingi raja hak zaman Buza dulu, zaman Hindu dulu, ya ada tokoh dia tu. Raja kena buat gini. Aku nampak dalam ilmu aku kena gini, firasah dia ada. Tu makna kata ya ayyuhas sahir di sini. Bukan kalamuzam kata ulama di sini, bukan kata yang nak mencelakan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari iaitu Imam At-Tabari lah dalam tafsir dia tu. Tu dia. Allah kata ulama dia zaman tu orang panggil saharah. Zaman kita, zaman umat Nabi Muhammad SAW, tok sihir ni kita celah. Orang tu tok sihir tu celah. Bukan kita puji, bukan mana kata kita mulia, tak. Celah dalam syariat kita celah. Dalam syariat dulu syariat Nabi Musa AS masa Firaun dulu Allah kata madah, puji, tak ada masalah lah. Sebab itulah
kita kena tengok juga. Ni gapo kita dapat daripada pengajaran ayat Quran di sini. Nah, ayat kata tiap-tiap kalimah, tiap-tiap perkataan kita kena tahu kata sebab ia boleh kata tu, sebab ia boleh guna tu kok mana. Sebab tu kita kena baca keadaan belum daripada kita nak hukumkan. Ni terkadang kita ambil perkataan ni kita hukum zaman kita. Seperti mana? Seperti orang duk kata kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana menikah dengan budak umur 9 tahun? Sedangkan 9 Tok Sihir. Apa mana Tok Sihir di sini? Makna orang alim. Khitab pada pia ni. Panggil pia sini. Panggil pada Musa AS. Kemudian setelah daripada tu mari kita tengok pula. Setelah daripada tu mari kita tengok sikit insya-Allah taala. Gapo ni dia nak kata di sini? Ya ayuhas sahir. Orang yang alim, kena kepada Nabi Musa AS lah. Kena pada Nabi Musa AS. Orang yang alim, iaitu lagu mana nak buat kira? Di sinilah seolah kata apabila ia musyarak dah siap, tengok dah kata tak ada jalan keluar dah, mereka kena kembali klik kepada klik pada Musa AS, sebab dia ni adalah gapo? Adalah tuai qadiyah. Tuai jadi peraden ke bahasa sia. Tuai isu ni. Ni kena kembali klik pada dia. Suruh gapo? Suruh gapo? Ud'u lana rabbak. Doalah kepada puak kita ni akan Tuhanmu. Doalah terhadap Tuhanmu bagi puak kita semua. Ni nak ayat kata, dia tak boleh nak lawa benar-benar ni lah mana abang. Dia kena tunduk pada benar-benar. Tak usah kacau. Walaupun nak hipung pia apa tak apa. Untuk nak lawa benar-benar jatuh. Ni Firaun jatuh. Sehingga kena giwak kira dengan Musa. Musa, tolong berdoalah kepada Tuhanmu terhadap puak kita. Surah berdoa. Ia tahu kata Musa ni tu rasul sungguh. Ia tahu kata Allah Ta'ala tu utuh Musa mari sungguh. Ia tahu bukan tak tahu. Cuma ia tak boleh nak terima. Ia tak boleh nak terima kerana apa? Kerana takabur dia. Kerana kemaslahatan dia. Kerana nak bela kebatilan. Itu ia tak boleh nak terima. 3 sebab ni orang tak boleh nak terima benar-benar. Tak ada hak lain. Kaji tengok nampak tu tak? Itu dia. Bima ahida inda bima ahida indak. Bima ahida indak. Innana lamuhtadun. Maknalah mana situ? Makna kata, cuba kita tengok jadi jelas di sini. Cuba kita tengok ayat hak tu ayat di sini. Mintalah apa yang ia itu Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadamu. Hei Musa, tolong doalah kepada Tuhanmu apa hak Tuhan janjikan kepadamu, katamu apabila berdoa buat kita ni selamat. Tolong doa sikit. Kena tunduk dah lah. Ya nak buat apa tak boleh dah. Ya nak pergi jalan lain tak boleh. Ya kena minta juga. Kena minta tolong juga kepada benar-benar. Ya ada kacau. Ni Firaun dan pengikut dia bukan orang biasa. Tu dia. Kemudian Yusuf minta lagu tu, bima ahida, apa yang Tuhan janji. Ahida mana berjanji. Indaka, di sisi engkau, mana di sisi Nabi Musa AS. Ia tahu dengan cara nyata kata Musa ni adalah rasul bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia tahu kata apa yang mereka itu kena, puak ia kena tu daripada seksa Allah Ta'ala yang dia itu lawan benar-benar. Akhir sekali, dia kena royak kata, hei Musa, mu tolong doalah kepada Tuhanmu tu terhadap puak aku. Apa hak Tuhan janji di sisi mung tu? Gapo Rusia apa Tuhan janji? Makna, apabila mung tu doa, nascaya aku ni selamat. Ning besarnya doa ni. Jangan kita buat lekeh main terhadap doa. Nampak tak tu? Doa ni ya besar. Cuma cara kita nak berdoa lagu mana? Situ kita kena mengaji. Bukan makna kata kita tak kena mengaji. Jangan kata hak tu tak boleh. Nak bergerak ni. Kita nak bergerak, kita kena ada ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan ni belum daripada nak cakap, belum daripada kita nak buat. Pasti kena ada. Faham tak? Tu. Innana lamuhtadun. Apa makna innana lamuhtadun? Sesungguhnya kami akan terpimpin. Lagu mana sesungguhnya kami akan terpimpin? Makna kata, kalaulah mung terdoakan bagi aku, wahai Musa, nascaya aku itu selamat. Apabila aku selamat, nascaya aku tu bolehlah nak turut mung. Innala lamuhtadun. Ya tahu kata hak Musa duk royak tadi itu jalan ni yang lulus. Tapi apa dia tak sikut? Ya tahu curak-curak kata jalan ni hak Musa duk mengajak tu jalan ni betul. Ya tahu. Tapi tak boleh nak ikut. Nak ikut benar-benar ni berhajat pada hidayah dan taufik juga. Bukan mudah-mudah lah nak ikut benar ni. Nampak tak? Bukan mudah-mudah nak ikut benar ni. Situ tepat yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu di sini. Nampak tak? Orang Islam kena ambil tahu di sini. Baik. Setelah daripada tu, dia berjanji. Dia janji dengan Musa kata, Musa, kalulah mu doa kepada Tuhanmu, buat kami ni selamat daripada balap takah hadap berlaku ni, nascaya aku nak ikut mung, berimeh dengan Tuhanmu dan berimeh dengan mung. Tu janji dia tu. Tu janji dia tu. Tu janji dia. Janji orang yang lemah. Lemah daripada mana? Lemah daripada nak menjagakan diri dia apabila dia itu setuh dengan seksa. Janji lagu ni, ayuhan nas, wahai manusia, jangan kita percaya sama sekali. Janji dusta. Lagu mana nak syarah jadi nyata lagi? Jangan kita terima janji orang yang apa nama? Orang yang terpaksa. Ya apabila susah, ya mari nak tupai. Apabila dia kata apabila mu tolong aku ni, lepas daripada susah ni, nascaya aku nak baik denganmu, aku gitu aku gini. Tak sah percaya. Dusta. Ni tu riwayat dah. Ni tu riwayat dah ni. Nampak dah tu? Ni tu riwayat dah ni. Percayalah Tuhan, pakarlah tunjuk ke daripada Allah Subhanahu wa taala. Fak dia terkepek dah. Habis jalan dah. Nak buat lagu mana pusing putar kok tu naik atas turun bawah gig depan belakang. Tak boleh nak buat apa. Ittirab orang panggil. Muttar. Seolah kata terlekat dah, tak ada jalan lain. Lalu mai buat janji dengan Nabi Musa kata, Musa tolong doa kepada puak kita dengan Tuhan mung ni, puak kita ni lepas daripada bala petaka tadi itu, nascaya kami buat janji tu. Nascaya kami nak ikut jalan ni mung. Dia kata gitu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni dia suka nak gapa panggil fursah. Apa mana fursah bahasa sia? Mana okat. Jalan keluar lah kita kata. Nak jalan keluar. Nak nya apabila nak hamba nampak susah, tak apa ya Tuhan tak ada rugi gapo ke? Tuhan kita ni tak rugi gapo. Ya nak kepada manusia. Tengok iblis minta. Ya beri. Sedangkan dia tahu kata iblis tu yang minta. Kerana gapo nak buat gapo ya tahu. Tapi ya beri. Ning Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman sungguh, ya sifat dengan rahmat sungguh, ya beri. Lagu mana? Tengok sini. Lalu lagu mana? Musa pun tak ada gapo. Musa pun hati pun tak ada, jadi kata tak ada nak beri fursah, tak ada nak beri okat kepada orang. Beri peluang kepada orang. Tak, ya buka peluang. Beri. Nak apa aku nak berdoa weh. Orang benar ni tak ada gapo kali. Yang nak orang ikut benar-benar, bukan ikut dia. Adakah Musa AS ni jadi raja lepas pada tu? Tak pun. Jadi Nabi Rasul situ. Tak ada jadi pergi jawab tegap. Ya tak ada nak gapo. Ya naknya nak orang ikut benar-benar, bukan ikut dia. Tu orang hak benar sungguh. Tapi orang hak batil nak ikut dia, bukan nak ikut benar-benar. Itu dia. Ya tak sama di antara dua pendirian di situ tu. Nampak tu tak? Baik.
Lalu Musa pun berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Tuhan royak sini. Tuhan royak kata nak tengok ayat yang terakhir pada pagi ni insya-Allah, iaitu falamma kashafna anhumul azab idza hum yankuthun. Yalah. Allah. Apabila Nabi Musa angkat tangan, ya Allah, ikshif 'anna al-azab, ya Allah bukalah, selamatlah puak kita semua ni. Puak kita mana diri dia dan Bani Israel, orang awak janji dengan dia masuk habis. Buat tubik daripada puak kita, akak tubik ya Allah daripada puak kita, seksa seolah kata jawab falamma. Seolah maka tak kala. Nah, maka tak kala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada mereka itu akan azab. Azab tu tak ada. Selamat molek dah apabila Nabi ni berdoa. Musa ni berdoa, Nabi Musa AS berdoa, selamat molek. Lagu mana jadi? Ni natijah daripada berjanji orang yang terpaksa tak ada jalan nak keluar, mai buat baik dengan kita. Ni dia ni. Hei manusia, jangan kita tak diri kita duduk sini. Kerana orang yang calon diri duduk sini, orang yang Tuhan itu merka. Lagu mana? Makna kata kita nak kepada kebaikan, nak kepada satu muka apabila kita itu apabila kita nak kita buat baik. Apabila kita tak sedap, itu bukanlah tu. Nak jadi molek belakang depan masa senang masa susah, nak tetap istiqamah molek ni. Hak tu Tuhan janji, Tuhan nak puji, Tuhan nak akak, Tuhan nak mulia dunia dan akhirat. Kita calon diri kita jadi hak tu. Jangan jadi biasa ni. Biasa ni masa nak tupai masa susah. Nah, orang nak tupai masa susah kan dia buat janji tak sedap percayalah. Nah, dusta. Tengok sini. Tu. Lalu Tuhan katakan, tengok dia janji, dia bungkar janji lagu mana. Falamma kashafna anhumul azabah. Maka tak kala Allah Ta'ala mengselamatkan mereka itu, buka daripada mereka itu, selamat daripada mereka itu akan seksa. Idza hum yankuthun. Apa idza hum yankuthun? Maka tiba-tiba pakai idza fujaiyah di sini. Tiba-tiba mereka itu, hum tu siapa? Hum di sini makna kata mereka yang buat janji dengan Musa saat ni. Hak ia tak siap nak berimej dengan Musa, pengikut bagi Fir'aun, dan Fir'aun tadi itu apabila susah mai minta tolong Musa, suruh menyelamatkan puak dia daripada susah. Musa apa buat? Bukan makna Musa tak ada kepandaian, tak ada kecidikan, bukan. Tetapi nak ayat kata orang apabila hati tu luah, nak kepada kebaikan, dia tahu kata apabila dia buat terkadang dia rugi, tapi dia buat juga. Sebab dia tak ada nak daripada orang yang dia buat tu. Dia nak daripada mana? Nak daripada ganjaran balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Tu. Aku makan kamu, mu nak boleh harap, tak boleh harap. Ikut mu tu. Tapi aku beri kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Tu makam hak tinggi tu. Tu. Lagu mana? Idza hum yankuthun, maka tiba-tiba mereka itu yankuthun. Apa makna yankuthun di sini? Yankuthun ay yanqudunal ahd. Bungkir janji. Bungkap janji. Mana kata silap janji. Kita kecil bahasa petani mana? Silap janji. Dia kata yang nak berimej setelah daripada Musa itu berdoa dia selamat. Apabila selamat, mana tak ada berimej-imej pun. Tu dia ni dia ni hak sungguh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala royak dalam Quran dia. Nampak? Tu ia bungkar janji wala yaquluna biqaulihim, dan dia tak tunai pun cakapan dia. Kecek saja. Allahu akbar. Nyata tu royak sini. Nah, nyata Allah Subhanahu wa ta'ala royak di sini, iaitu ayat yang ke-48, 49, 50. Tiga karakter ayat ni nyata molek apa Allah Subhanahu wa ta'ala royak di sini supaya nak kita itu boleh jagakan diri kita. Jaga diri kita dan nak meletakkan diri kita di mana? Ibrah.
pengajaran hak kita mengaji pagi ni cuba kita tadabbur molek lagu mana kita nak pergi pakai dalam hidup kita. Kita ngaji Quran ni bukan ngaji nak dengar kisah saja, dak, nak ambil cara mikir. Sebab Tuhan kata laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan sesungguhnya kisah-kisah para nabi dan anbiya dan rasul-rasul satu pengajaran bagi orang yang ada cara mikir. Tu tujuan kita mengaji qasasul anbiya, qasasul ar-rusul, qasasul Quran, kisah-kisah Quran, supaya kita boleh amal pakai di dalam hidup kita. Pagi ni sinilah dulu, insya-Allah taala kita akan masuk ayat 51 pada perjumpaan kita yang lagi akan datang biiznillah taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada bala petaka tersebut di sini, dan minta Tuhan bukakan hati kita boleh terima pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantukan pengajian kita, sama-sama kita bantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda, supaya kita dapat berjaya sama-sama dunia maupun di akhirat nanti. Janganlah sama sekali kita berasa saya nak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala petaka. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa telefon?